Akta Hasutan 1948, dulu dialah yang paling kuat menentang. Tapi sekarang, dialah yang paling kuat menggunakannya. Siapakah dia? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika penahanan Datuk Seri Mohd Sanusi Makno semalam, satu NGO iaitu Lawyers for Liberty telah mengkritik tindakan kerajaan menggunakan Akta Hasutan 1948 ke atas Sanusi Makno kerana bagi mereka benda ini merupakan satu perkara yang agak drakonian dan juga menyalahi iltizam Perdana Menteri itu sendiri yang satu ketika dahulu ketika menjadi pembangkang begitu lantang menentang penggunaan akta tersebut, di mana mereka mengatakan bahawa ini merupakan hari hitam dalam sejarah politik negara ini dan juga sejarah undang-undang negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya tidaklah bermaksud untuk mempertikaikan laporan polis ke, mempertikaikan penangkapan ke ataupun dakwaan ke whatever ke, kerana saya tidak mahu menentang sebarang perjalanan undang-undang. Kerana apa? Kerana benda ini adalah terletak kepada hak masing-masing untuk menilainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin menekankan tentang dua perkara, iaitu tentang Akta Hasutan itu sendiri dan juga tentang takrifan 3R yang tidak jelas sama sekali sehingga kini. Berkenaan Akta Hasutan, memang betul pun ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pembangkang satu ketika dahulu, beliaulah antara yang lantang menentang penggunaan Akta Hasutan ini, mengatakan bahawa akta ini begitu lapuk. Akta ini telah diwartakan pada tahun 1948, sedangkan negara kita ini merdeka 1957. Bermaksud akta ini jauh lebih lama berbanding kemerdekaan negara kita ini sendiri. Maka perlulah direvise ataupun dimasukkan sama sekali dan ditukarkan dengan akta yang lebih baik. Itu kata-kata Datuk Seri Anwar dan juga Pakatan Harapan satu ketika dahulu. Tetapi selepas menjadi kerajaan, nampak gayanya bukan sahaja akta itu tidak direvise ataupun dimasukkan untuk digantikan dengan akta yang lebih baik, sebaliknya ia digunakan dengan meluas, seolah-olahnya macam hendak menutup mulut para pengkritik kerajaan atas alasan mereka ini mahasut dan sebagainya. Kalaulah betul benda ini dikatakan mahasut, dah lama Rafizi kena Akta Hasutan, betul tak? Sebab Rafizi terang-terang mengatakan bahawa mereka adalah penghasut satu ketika dahulu untuk memastikan rakyat menentang dan juga menolak UMNO Barisan Nasional dan juga Najib pada satu ketika dahulu. Tugas kita ialah menghasut. Kita hasut rakyat tiap-tiap hari suruh buang UMNO Barisan Nasional. Tak, memang betul. Nak menang kerajaan tukar, memang tugas kita kena menghasut. Kita hasut rakyat tiap-tiap hari untuk tukar Barisan Nasional. Memang kita buat. Kita juga hasut Tun Mahathir. Kita juga hasut menteri-menteri dia. Kita juga hasut orang-orang lama. Ya tak? Jadi, apa yang kita buat sekarang ini ialah bukannya semata-mata seolah-olah ada yang komen dan macam pandangan, dia seolah-olah ini hanya permainan politik ya. Yang saya rasa kadang-kadang tidak adil. Dia tidak nampak sebenarnya usaha kita bertahun-tahun menyerang UMNO Barisan Nasional sehingga UMNO Barisan Nasional jadi lemah begini. Kita serang dia pasal corruption, kita serang dia. Sekarang ni, harga rambut Rosmah pun jadi isu. Saya ingat dulu, 2009, masa Datuk Seri Najib mula-mula naik dulu kan. Semua orang kata habislah pembangkang lepas ni, habislah Pakatan Rakyat. Najib ni lagi cepat, lagi bagus, lagi cerdik, lagi semualah. Tapi kita tak nampak Najib, kita nampak Rosmah. Jadi itulah bab kata Lawyers for Liberty, seolah-olah macam Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap tak serupa bikin. Dan berkenaan dengan 3R pula, benda ringkas sajalah. Sampai sekarang, penggunaan 3R ini macam tidak ada takrifan yang tertentu yang boleh katakan spesifik. Sebab apa tahu? Sebab dia macam digunakan secara sembrono. Macam bila orang tu terlebih cakap pasal Melayu sikit, engkau 3R. Kalau kita cakap lebih sangat pasal agama, engkau 3R. Tidak ada sebarang takrifan yang betul-betul detail dan terperinci diberikan oleh kerajaan tentang apa yang boleh cakap, apa yang tak boleh cakap. Dan ini mengundang kepada salah guna 3R itu sendiri, konon-kononnya untuk memastikan keharmonian antara kaum whatever, tetapi akhirnya sebenarnya digunakan untuk menutup para pengkritik. Sebab apa tahu? Sebab kita lihat banyak je kes-kes yang berkaitan dengan 3R yang berkumandang ketika ini pun. Tetapi tidak begitu diambil tindakan sangat. Seperti ucapan Lee Kuan Yew dekat Penang baru-baru ini yang nak meruntuhkan Tokong whatever tu kan. Gelombang hijau akan menghancurkan Tokong. Macam tu lebih kurang. Tidak diambil tindakan sampai sekarang. Siasatan pun tak lengkap sampai sekarang. Dan ucapan Tony Phua ketika fundraising DAP itu pun yang mengatakan bahawa Parti Melayu ini korup, rasuah dan sebagainya. Itu pun 3R juga. Tetapi tidak diambil tindakan sampai sekarang. Alasannya, kita tak dapat banyak dipopulis sebagainya. Tetapi tetap ada.
tetap ada report polis. Dan bila ada report polis, kena diambil tindakan. Tapi macam tindakan ini pun seolah-olahnya kelihatan macam terpilih. Jadi sebab itulah kita nak minta pada kerajaan takrifkan betul-betul apa yang boleh sebut pasal 3R, apa yang tak boleh sebut, supaya mana-mana pihak termasuklah kerajaan tidak boleh menyalahgunakan konsep 3R ini untuk menutup mulut sesetengah pihak dan sebagainya. Betul tak? Bukanlah kita mengatakan bahawa 3R ini tidak patut untuk dilakukan, tidak patut untuk dijaga sebagainya. Patut. Tetapi kena ada satu garis panduan yang betul-betul bagus, satu garis panduan yang betul-betul tepat, supaya macam saya katakan tadi, menutup ruang-ruang untuk penyalahgunaan 3R tersebut. Tetapi kita faham tuan-tuan sekalian, kita hanya mampu untuk berbicara seperti ini kerana in the end of the day, kerajaan ini adalah kerajaan mereka. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.